Baik, semoga anda akan terus bersama kami di Rampai Pagi, di mana kita akan bersama di segmen seterusnya, segmen tamu bahasa yang akan menyentuh mengenai dengan terjemahan simbolik. Jadi mungkin banyak yang bertanya-tanya ni, apa sebenarnya yang ingin disampaikan? Dan alhamdulillah telah pun bersama kita dua narasumber kita. Ya, bersama dengan kita berdua di Studio Jubilee Emas di sisi kiri saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya. wabarakatuh. Terlebih dahulu kita bersama dengan Yang Mulia Puan Mahani binti Haji Jalil selaku penterjemah kanan. Ya, Apa saya. khabar Puan? Alhamdulillah baik sihat. Alhamdulillah. Dan juga bersama dengan Yang Mulia Puan Nur Nazrahwati binti Haji Abdul Rahman selaku penterjemah kanan juga. Apa khabar Puan? Kabar baik, Alhamdulillah. Jadi kita ucapkan terima kasih atas kedatangan kedua orang narasumber kita di Studio Jubilee Emas ini untuk mengongsikan tajuk yang kita bawakan iaitu terjemahan simbolik ya. Dan untuk meneruskan wawancara kita pada pagi ini, ada baiknya juga kita ingin bertanya mengenai dengan tajuk ataupun di sebalik makna tajuk kita pada hari ini. Kita persilakan Puan Mahani untuk meneruskannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terlebih dahulu saya dan rakan saya Nazrah ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak Rampai Pagi kerana telah mengundang kami berdua untuk mengisikan segmen tamu bahasa pada pagi ini ya. Alhamdulillah pada hari ini kami akan membincangkan mengenai satu tajuk yang bunyinya macam bersifat akademik tetapi sebenarnya sangat dekat dengan kehidupan seharian kita ni iaitu terjemahan simbolik. Terjemahan simbolik merupakan proses menterjemah sesuatu ungkapan yang bukan dibuat secara literal tetapi lebih memberi perhatian kepada makna mendalam di sebalik kata-kata tanpa mengurangkan ataupun merosakkan mesej ataupun emosi yang terdapat dalam teks sumber. Jadinya penterjemah perlu memahami konteks budaya, simbol dan juga maksud tersirat, emosi yang terdapat dalam teks sumber. Pendekatan terjemahan simbolik ini sangat penting untuk diterapkan dalam menterjemah teks yang berupa karya sastra, iklan, slogan dan juga peribahasa. Kerana teks-teks seumpama ini banyak mengandungi makna tersirat, unsur budaya dan juga maksud yang mendalam. Dalam situasi ini penterjemah bukan sahaja menterjemahkan bahasa tetapi juga memindahkan kesan dan juga makna ke dalam teks bahasa sasaran. Okey, dapat kita melihat ataupun memahami ianya sebetulnya lebih kepada satu teks yang mendalam dan juga ada tersirat dari segi emosi, dari segi maknanya. Alhamdulillah, menarik sekali ya. Betul, ia membuatkan satu karya ni menerusi sastra lebih orang bagi kita ni lebih cantik lah bagi pembaca-pembacanya. Jadi mungkin dapat lagi dikongsikan bersama dengan Puan Nazrah, mengapa terjemahan simbolik penting dalam proses penterjemahan Puan? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Kaedah keterjemahan simbolik ini penting kerana kaedah ini dapat mengekalkan maksud di sebalik suatu simbol, kiasan atau ungkapan untuk memudahkan pembaca bahasa sasaran memahami kesan dan mesej yang sama seperti bahasa dalam teks sumber. Jika tersalah terjemah, hasilnya boleh jadi janggal, lucu atau lebih teruk lagi disalahfahami. Dalam menterjemah, kita ini perlu mengambil kira emosi di sebalik teks yang hendak diterjemahkan, sensitiviti budaya dan nilai dan norma masyarakat. Kita juga perlu menghormati unsur agama, kepercayaan dan makna rohani yang terdapat dalam teks sumber. Jadi apabila menterjemah, contohnya dari bahasa Inggeris ke dalam bahasa Melayu, kita perlu berfikiran yang kita ini menterjemah untuk orang yang dianggap langsung dah faham membaca dalam bahasa Inggeris. Jadi dengan kata lain, kita ini menterjemah untuk orang yang hanya membaca teks dalam bahasa Melayu berdasarkan pengetahuan mereka dalam bahasa Melayu juga. Okey, sebagai contoh menggunakan simbol binatang lah. Ayat bahasa Inggeris, he is a rat. Dalam budaya Inggeris, simbol rat atau tikus satu adalah simbol kehinaan. Okey, kalau diterjemahkan secara literal dalam bahasa Melayu, ia menjadi dia seekor tikus atau dia penikus, macam tu kan.
Tapi dalam budaya Melayu Ketani, tikus ni bukan simbol kehinaan. Ya. Ia simbol pengecut. Simbol kehinaan dalam budaya Melayu salah satu daripadanya adalah anjing. Jadi ayat He is Zat ni tidak boleh diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu sebagai dia seekor tikus atau dia penikus. Ia makna sebenarnya akan hilang dan terjemahannya tu sudah tentu salah. Jadi terjemahan yang sesuai bagi ayat tersebut ialah dia anjing kurap. Jadi berbalik kepada simbol pengecut tadi dalam budaya Melayu Ketani, dalam budaya Inggeris, simbol pengecut ni adalah ayam atau chicken. Macam pernah mendengarkan he is a chicken. Itu tu. Maka kalau kamu terjemah ayat dia seekor tikus atau dia pengecut ke apa, itu terjemahannya dalam bahasa Inggeris ialah he is a chicken. Barulah simbol binatang ni, tikus dan ayam ni semua memberikan makna yang tepat dalam bahasa masing-masing. Okey, jadi sangat penting kan, walaupun ia macam seperti yang dikatakan oleh Puan Mahani, macam belajar akademik, sesi akademik, sebenarnya ia daripada pertuturan bahasa Ketani, dari Ketani melihat wayang, dari Ketani melihat drama dan sebagainya kan. Betul. Dan alhamdulillah itu mengenai dengan yang telah dikongsikan oleh Yang Mulia Puan Nazrah sebentar tadi. Kita beralih pula kepada Puan Mahani. Jadi bagaimana sebetulnya Puan kita akan menggunakan pendekatan terjemahan simbolik ini dalam menterjemah peribahasa? Okey. Peribahasa ni bukan sekadar gabungan kata, tetapi membawa makna budaya, pengalaman hidup dan juga cara pemikiran sesebuah masyarakat. Peribahasa ni biasanya mengandungi maksud tersirat, bahasa kiasan, simbol dan juga maksud tersirat. Maksud unsur budaya lah yang tidak boleh kita terjemahkan secara literal kerana makna asalnya akan hilang dan bunyinya pun ganjil tu kalau kita diterjemahkan kata demi kata. Jadinya untuk menterjemah peribahasa ni, penterjemah perlu memahami makna simbolik dan juga makna tersirat di sebalik peribahasa itu. Kemudian baru kita mencari padanan terjemahan yang sesuai dengan peribahasa dalam bahasa yang lain. Sebagai contoh peribahasa Inggeris, to kill two birds with one stone. Ya, pernah mendengar kan? Kalau diterjemahkan secara literal, membunuh dua ekor burung dengan sebiji batu. Ganjil kan bunyinya. Sebenarnya maksud peribahasa ini ialah melakukan dua pekerjaan dalam satu masa ataupun mencapai dua maksud dengan satu kerja ataupun satu tindakan. Padanan terjemahan yang sesuai dalam peribahasa Melayu ialah sambil menyelam minum air kerana ia membawa maksud yang sama dengan peribahasa Inggeris tadi. Namun demikian tidak semua peribahasa ini ada padanannya dengan bahasa yang lain. Dalam hal ini penterjemah hanya perlu menerangkan sahaja makna sebenar peribahasa itu ataupun maksud yang tersirat supaya nilai dan juga pengajaran asalnya itu tetap terpelihara. Kita bagi contoh lagi elephant in the room. Terjemahan literalnya gajah di dalam bilik. Ganjil lagi kan bunyinya. Maksud sebenarnya ialah isu besar yang sengaja tidak dibicarakan. Saya bagi contoh ayat dalam bahasa Inggeris. During the meeting, nobody wanted to talk about the elephant in the room, which was the crisis, which was the financial company's financial crisis. Terjemahannya dalam bahasa Melayu. Semasa mesyuarat itu, tiada seorang pun yang membicarakan isu besar yang sedang berlaku, iaitu krisis kewangan syarikat. Bukannya mengenai dengan isu gajah di dalam bilik. Mengenai dengan gajah tu. Apa kaitan gajah? Sebagai simbolik saja tu. Satu perkataan simbolik malah ia membuatkan kita ni orang kita ni ingin mengetahui apa sebenarnya ingin disampaikan melalui kata-kata berkenaan dan cukup menarik dengan ada perkongsian berkenaan. Kadang-kadang kita ni indah jua terfikir dengan hal tersebut. Bagi kita ni biasa saja bila pun menyebut gajah dalam bilik elephant in the room,
Mungkin dalam bahasa Inggerisnya indah ada papa. Tapi Ya. bila sudah dicermahkan, apa kaitannya dengan gajah ni? Mungkin kita fikir, maksudnya benda Isu itu besar. amatlah besar. Tapi kita ni indah dapat melihatnya. Sebesar Jadi gajah. cukup itulah sebesar gajah. Yang sebenarnya perlu untuk kita lihat, memang nyata ada benda tu di mata kita ni tahu, tapi indah kita disentuh. Jadi menarik dengan terjemahan ini ya. Boleh Jadi, kita ni aplikasikan ni. boleh insya-Allah. Semasa kita ni membuat penyampai. Jadi masalahnya gajah dan bilik ni sebagai contoh ya, lah ya. Baik, kita balik semula dengan soalannya. Bagaimana Puan Nazrah ya kita menerapkan pendekatan terjemahan simbolik ini dalam menterjemah karya sastra? Ya. Dalam menterjemah karya sastra, perkara yang paling penting ialah penterjemah perlu mempunyai bakat dalam penulisan kreatif dan kemahiran yang tinggi dalam penguasaan bahasa sumber dan bahasa sasaran. Ini kerana karya sastra bukan sekadar teks biasa. Ia mengandungi keindahan bahasa, emosi, gaya penulisan serta makna yang mendalam. Jadi seorang penterjemah perlu benar-benar memahami bahasa asal untuk menafsir mesej, simbol dan gaya penulisan pengarang, dan ia juga mesti mempunyai kebolehan untuk menulis secara kreatif dalam bahasa sasaran supaya karya tersebut terasa hidup, indah dan semula jadi. Contohnya bahasa Inggeris, Her heart was made of stone. Terjemahan literalnya, hatinya diperbuat daripada batu, kan? Tapi kita ni tahu di sini stone ni bukan maksud batu sebenar, ia simbol kepada sifat dingin atau keras hati. Jadi terjemahan yang sesuai menggunakan terjemahan simbolik, pendekatan terjemah simbolik ini adalah dia seorang yang tidak berperasaan atau hatinya sangat keras. Okey, jadinya di sinilah pentingnya terjemahan simbolik dalam karya sastra, iaitu penterjemah bukan sekadar menukar perkataan tetapi mengekalkan roh, emosi dan keindahan karya asal tersebut. Kesimpulannya, dalam menterjemah karya asal, gabungan bakat kreatif, penguasaan bahasa, kepekaan terhadap makna yang tersirat amat diperlukan untuk menghasilkan terjemahan yang benar-benar berkualiti dan berkesan. Alhamdulillah, menarik. Bukan sahaja khusus untuk penterjemah sebetulnya saya rasa, khususnya untuk tani selaku individu yang memang suka untuk melihat peredaran zaman moden kita ni pada ketika ini. Apatah lagi dengan trend ataupun isu-isu orang yang suka menyorang perkataan yang panjang jadi singkat. Itulah dia. Jadi kita akan mengupas lagi soalan seterusnya bersama dengan Yang Mulia Puan Mahani mengenai dengan cabaran seorang penterjemah dalam melaksanakan terjemahan simbolik. Silakan Puan. Okay, baiklah. Bagi saya lah, antara cabarannya ialah penterjemah tu mesti benar-benar memahami dulu apa yang dimaksudkan oleh penulis dalam teks tersebut. Bukan hanya melihat pada perkataan saja. Kadang-kadang sesuatu ungkapan itu nampaknya macam mudah, tetapi sebenarnya yang mengandungi ada mesej yang mendalam, ataupun ada sindiran, ada emosi dan juga ada kesan di sebaliknya. Perbezaan budaya juga menjadi satu cabaran, kerana indah semua simbol dalam satu budaya itu ada padanannya dengan budaya yang lain. Contohnya peribahasa, seperti tadi saya nyatakan, kadang-kadang ada satu peribahasa ini sangat bermakna dalam satu budaya, tetapi dalam budaya yang lain ia macam begitu asing. Jadinya dalam hal ini kalau yang indah sama ia punya maknanya bukan message. Ada padanannya dengan bahasa sasaran. Jadinya penterjemah itu perlu kreatif untuk menerangkan apa maksud peribahasa tersebut, bukan hanya menterjemah secara literal. Selain itu yang menjadi cabaran lagi ialah apabila penterjemah itu mengekalkan gaya penulisan teks asal, tetapi dalam masa yang sama terjemahan itu perlu semula jadi. Tidak ada berbaur terjemahan. Jadinya penterjemah itu dalam keadaan dilema lah. Kalau ia akan menterjemahkan secara literal, ya macam ayatnya tu terlalu kaku, macam tidak ada hidup.
kalau ia kan terlalu bebas juga, ditakuti makna asalnya itu kan hilang. Betul. Itulah yang maksudkan dalam dilema penterjemah itu. Di samping itu satu lagi cabaran ialah kekangan masa. Okey. Ada kalanya penterjemahan ini dikehendaki menyiapkan satu tugasan pada kadar segera. Ini tentunya menjadi tekanan pada penterjemah itu, kerana penterjemahan yang memerlukan kaedah pendekatan simbolik ini, terjemahan simbolik ini, ia sebenarnya memerlukan banyak masa, banyak penelitian, banyak rujukan perlu dibuat. Research lah ya. Di samping pemahaman yang tinggi dalam teks sumber itu, supaya hasil karya terjemahannya itu tadi kan akan benar-benar berkualiti. Alhamdulillah, betul sekali. Saya percaya. Baik, itulah ya. Ia membuka pintu kepada kita pendekatan lebih lanjut kepada makna untuk segmen tamu bahasa kita pada hari ini, terjemahan simbolik berkenaan. Ya, kalau dilihat je tadi saya menyebut tentang pintu ini, ia satu simbolik je ni ya, peluang untuk kita ni lebih memahami dalam penterjemahan ataupun terjemahan simbolik berkenaan. Baik, untuk seterusnya kita juga akan terus bersama dengan Puan Nazrah ya, mengenai dengan zaman globalisasi sekarang ini, Puan. Banyak teknologi canggih telah pun dicipta termasuk AI dalam bidang terjemahan. Jadi tidakkah ini juga menjadi satu cabaran bagi para penterjemah? Okey, jawapannya ya dan juga tidak. Okey. AI ini menjadi satu cabaran kerana teknologi ini mampu menterjemah teks dengan cepat dan menjimatkan masa. Betul. Okey, dan kerana itulah sesetengah pihak beranggapan bahawa khidmat penterjemah manusia tidak lagi diperlukan. Tapi dalam hal ini saya berpendapat AI tidak dapat menggantikan peranan penterjemah sepenuhnya. Betul. Okey, walaupun AI cekap dalam menterjemah perkataan dan ayat, ia masih mempunyai kelemahan dalam memahami konteks budaya, emosi, unsur sindiran serta makna yang tersirat dalam suatu bahasa seperti yang ternilik dalam terjemahan simbolik kan ya. Namun, AI boleh dijadikan sebagai alat bantu untuk mempercepatkan proses kerja awal seperti membuat draft, menyemak istilah atau mencari padanan perkataan. Okey, dalam proses akhir, penterjemah manusia masih tetap diperlukan untuk menunduki hasil terjemahan tersebut bagi memperhalus dan memanusiakan karya terjemahan, kerana terjemahan yang dihasilkan oleh AI ini biasanya bunyinya terlalu literal lah. Okey. So dengan memanfaatkan AI, penterjemah boleh saja menjimatkan masa dalam proses awal penterjemahan itu atau secara keseluruhan justru penterjemah boleh memberi lebih tumpuan kepada ketepatan makna dan kualiti akhir kerja terjemahan nanti. Ya, jadinya perlu disemak semula lah tu Puan. Walaupun kita ni ada kalanya menggunakan khidmat AI ini, tapi perlu disemak semula. Jadi alhamdulillah, seterusnya dalam masa berbaki 2 minit, okay, kita bertanya kepada Puan Mahani mengenai dengan jika teks yang sama itu pula dan diterjemah oleh 2 ke 3 orang penterjemah, dan pasti hasilnya juga berlainan. Jadi betul, mungkin dapat dijelaskan lebih lanjut lagi Puan. Baiklah. Penterjemahan ini sifatnya sangat subjektif. Seseorang penterjemah itu mungkin memahami nuansa sesuatu teks satu dengan cara yang sedikit berbeza. Contohnya ada penterjemah yang suka lebih suka pada pendekatan literal, sementara yang lain lagi lebih suka penterjemahan yang secara bebas. Dari segi bahasa pula ada yang lebih gemar menggunakan bahasa yang formal. Ada juga yang suka bahasa santai, linguistik dan juga puitis, terutamanya dalam melakukan terjemahan teks kreatif. Di samping itu dari segi gaya penulisan, ada juga penterjemahan ini mau juga yang akan mengikutkan gaya asal teks satu. Jadinya tapi ada juga penterjemah yang mengutamakan kelancaran struktur ayat ataupun kesannya kepada pembaca, pembaca sasaran lah maksudnya. Dari segi pemilihan kata pun berbeza, pemilihan kata, pemilihan istilah pun kadang-kadang boleh berbeza. Ini bergantung kepada pemahaman
juga pengalaman serta kepakaran seorang penterjemah itu dalam sesuatu bidang. Jadinya antara semua pendekatan Ania, yang mana satu yang betul lah. Ya, betul. Jawapannya. Jawapannya apa? Semua pendekatan ni Betul. boleh boleh dibenarkan, boleh betul. Tetapi dengan syarat makna yang sebenar tu mesti masih dikekalkan dan juga sesuai dengan konteks dan juga tujuan terjemahan itu dibuat. Dalam bidang penterjemahan ni jarang terdapat satu jawapan yang betul secara mutlak. Yang penting adalah ketepatan makna dan juga kesesuaian konteks dan juga mesti konsistenlah sepanjang terjemahan itu, teks terjemahan itu. Baik, alhamdulillah ya. Baik, kita pun keseluruhan masa kita ucapkan ribuan terima kasih kepada Yang Mulia Puan Rohani binti Haji Jalil dan juga Nur Nazrah Wati binti Haji Abdul Rahman penterjemahkan kerana berkesudian. Minta maaf je Puan kerana tidak ada kesempatan demikian lebih lanjut, insya-Allah kita bersua lagi di lain keluaran ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.